Apa main ni asyik kalah aja. Wow. Baik tak payah main. Kan? Baik Ui. tak payah main. Wow. Buat habis duit kerajaan lah. Itu kalau macam saya tak ada pegangan kan. Oi, memang tumbuk je tau. Okay gang, aku ingat nak buat konten pasal Ziyad ni dah lama sebenarnya. Tapi aku macam tak berani lah sebab nak tunggu masa dan waktu yang sesuai bila kita dah dapat semua fakta dengan jelas. Tapi realiti dia guys, kita masih tak ada penjelasan yang detail sepenuhnya. Walaupun jurulatih Ziyad dah ambil tanggungjawab, tapi masih lagi banyak persoalan yang belum dijawab dengan tepat kan. Ada yang kata 5 minit lewat, ada yang kata 28 minit. Kalau korang peminat sukan macam aku dan memahami pengorbanan seorang atlet negara itu, mesti korang rasa sakit hati macam aku rasa sekarang. Atlet negara dalam acara lontar peluru Paralimpik Tokyo 2020, Muhammad Ziyad Zulkifli telah memenangi emas dan mencipta rekod dunia. Namun segala-galanya ditarik balik atas sebab-sebab teknikal ataupun technicality. Puncanya dilaporkan Ziyad lewat masuk bilik panggilan ataupun call room yang dah menjadi sebutan satu Malaysia lah kan, sebelum acara itu bermula. Okay? CDM Malaysia Datuk Seri Megati Syariman Zaharuddin pun buat bantahan rasmi kepada jawatankuasa teknikal yang mengubah status Ziyad dan dua lagi atlet dari Australia dan Ecuador kepada DNS. Okay, did not start, sebelum acara bermula dengan status under protest. Wakil Australia dan Ecuador pun join kita bantah, tapi tak dilayan lah sebab lambat tu tak lambat kan. Ziyad memecahkan rekod dunia dalam kategori F20 dengan balingan 17.94 meter untuk meraih emas. Itu lebih kurang hampir setengah meter meninggalkan atlet yang terdekat. Dia pecah rekod dunia 2 kali weh. Sebab rekod dunia dia juga yang pegang dulu, 17.29 meter ketika di kejohanan dunia olahraga para 2017 di London. Akhirnya kita semua tahu Maxim Koval dari Ukraine diumumkan sebagai pemenang pingat emas dengan memecahkan rekod Ziyad 4 tahun lalu di London dengan catatan 17.34 meter. Seorang lagi atlet Ukraine menang perak juga dengan catatan 17.30 meter, sementara atlet Greece dengan catatan 15.93 meter sahaja meraih gangsa Eftratios Nikolaidis namanya. Okey, tak apa. Untuk memahami lebih detail apa yang dilalui seorang atlet, kita tanya bekas Olympian sendiri. Roslin Hashim, apa khabar? Ya, khabar baik bro, khabar baik. Wow, legend, Olympian, bekas nombor 1 dunia. Sebabnya Roslin Hashim adalah seorang atlet yang pernah bersaing di Olimpik ketika di Athens kan 2004. Isu Ziyad sebagai seorang atlet, apa masa yang ditetapkan untuk masuk call room tu dan berapa lama boleh lewat ataupun tak boleh lewat ke, macam mana? Cuba abang cerita sikit pasal call room ni. Dalam badminton ni dia macam tak ada istilah sebenarnya call room tu tak ada. Tapi waktu ataupun masa untuk player register nama ada benda tu. Cuma dalam badminton dia tak panggil call room. Mungkin dalam atletik dia panggil call room lah kan. Pasal dia kalau atletik ni yang setahu saya dia ada 3 peringkat dalam call room tu. Kan? Kalau badminton ni dia ada, bagi saya kira dua peringkat lah sebenarnya. Okay, first dia bagi masa lebih kurang dalam 1 jam untuk register. Mostly memang player, setiap player pun akan sampai awal lah. Dekat stadium, dekat venue kan. Mostly memang bila diorang sampai ni diorang terus register nama. Lagi satu, katalah kita tak sempat lah untuk register nama tu, tetapi nama kita tetap dipanggil. And then bila on court, katalah referee umpire dah masuk, semua dah masuk termasuk kita punya opponent, tiba-tiba kita ni belum masuk lagi, terlewat sampai ke apa ke, itu kalau ikut rule dia bagi masa selama 5 minit. Even though kalau kita main double pun, katalah partner kita masuk court, kita belum masuk lagi kan. Maknanya dia tak complete juga tu. Kalau tak ada juga disqualified. Kalau berlaku kepada saya lah, okay, saya ni as a Ziyad, dia dah tahu keputusan tu DNS. Ini kalau aku buat juga sia-sia lah, pecah rekod ke apa ke, dapat pingat emas ke, tetap tak diiktiraf. Pasal kesilapan tu kita dah buat dulu. Dan keputusan tu pun daripada pengadil. Betul? Ataupun dia mungkin mengharapkan bantahan
yang dilakukan selepas mungkin boleh tukar balik ke kan? Kita tak tahu kan bang. Melihat kepada apa yang berlaku di media sosial bang. Sebabnya bila benda ni keluar, kita nampak menteri kita, atlet kita macam Dato' Azizul, Farah Ann, YBKJ, ramailah nama-nama besar yang meluahkan rasa tak puas hati lah. Dan saya pun setuju dengan diorang sebenarnya sebab ialah benda technicality saja. Bukanlah dia kata dia doping ke. So mungkin ramai tak boleh nak terima, kata pada mulanya kita dapat desas-desus, mungkin berita yang salah feed dekat kita. Oh, atlet tu sendiri yang buat bantahan, kata protes kata ni. So ramai sebab benda tu kita dapat dengar dulu, kita dapat information yang salah. Netizen kita laju untuk mengecam bang. Sampaikan atlet tu pun kau pula pergi attack dia sampai dia kena tutup dia punya account. And dengan kata-kata yang cukup kesat. Sebab kata-kata tu umpama kau mengutuk Ziyad juga. Ini yang membawa saya pada persoalan seterusnya bang. Abang sebagai seorang atlet yang pernah beraksi di peringkat tertinggi di dunia. Ketika abang beraksi, mungkin zaman media sosial belum kecoh waktu tu lagi. Tapi pernah tak abang terima kecaman-kecaman daripada siapa-siapa lah dekat mana-mana platform lah bang? Sampai abang terpaksa tutup account ke, abang terpaksa macam jiwa kacau ke? Mungkin abang boleh share sikit. Netizen kita sekarang memang dahsyat lah kan. Situasi saya lah, okay? Kalau nak tutup account tu, saya tutup account bank je lah pasal duit tak ada. Itu je. Masa time saya dulu main tu, masa awal tahun 2000 kan, late 90s tu, kalau dah ada media sosial macam sekarang ni, rasa dulu dah kena kecam kau-kau lah. Cuma yang saya dapat kecaman, dia sebenarnya direct tau, face to face. Wow. Dia bukan macam sekarang, ialah melalui media sosial, ada orang buat, lagi-lagi kalau fake account lah kan. Fake account tu memang sedap lah, dia main balon je kan. Kita faham orang ni dia nak kita menang je. Kadang-kadang ialah kita kalah apa semua. Kadang-kadang bila terserempak jumpa ni, dia orang face to face tau, cakap. Wow. Itu kalau macam saya tak ada pegangan kan. Memang tumbuk je tau. Bang, betul. Apa antara kata-kata yang dilemparkan tu bang? Okey, contoh dia kan. Orang kata, apa main ni asyik kalah aja. Wow. Baik tak payah main. Kan? Baik tak payah main. Wow. Buat habis duit kerajaan lah apa. Macam tu tau. Kita kalau kesabaran tu tak ada kan. Benda tu sebenarnya saya ambil as a challenge tau. Memang kalau ikutkan kita of course lah terasa. Masa time kita tengah bermain pun kita boleh dengar orang cemuh-cemuh apa semua kan. Kita memang rival lah dengan Indonesia kan. Bila main dekat Istora kita tahu macam mana dia. Sebab bahasa sama. Penyokong-penyokong dia dekat luar kan. Tapi kita buat tak tahulah. Kita buat bodoh je lah. Diorang ni ramai. Betul. Seorang. Dah lah tempat orang. KOAM baru ni telah pun mengatakan bahawa mereka tidak akan mengiktiraf balingan yang dilakukan oleh Ziyad ketika di Paralimpik. Saya secara peribadi merasakan memang sepatutnya itulah olahraga dunia tak mengiktiraf. Kenapa kita nak degil, nak mengiktiraf juga kan, hanya kerana kita tak boleh menerima sesuatu yang memang kita sendiri yang salah. Pendapat Roslyn sendiri sebagai seorang atlet, kau dah berhempas pulas, kau dah buat yang terbaik, lalas benda tu negara kau sendiri tak dapat nak iktiraf, macam mana? Saya rasa mungkin Ziyad pun rasa terkilan. Usaha dia, macam mana preparation dia berbulan-bulan, mungkin bertahun dia prepare untuk benda ni. Yang macam dia pun boleh terima yang sebenarnya itu kesilapan. Pasal dia dah buat memang dah terbaik. Pingat emas lagi kan. Of course kecewa. Tetapi yang saya nampak di sini adalah etika badan induk tu sendiri. So kalau KOAM iktiraf balingan dia, sedangkan badan induk dunia tak iktiraf, dia akan jadi konflik dekat situ kan. Umpama BAM nak lawan dengan BWF macam tu. Last question bang. So bila dengar pasal Ziyad takkan dapat ganjaran langsung, aku kat situ macam tak best. Tapi dah terang-terang bukan salah Ziyad. So yelah, kau atlet Paralimpik, and biasanya kau ada pegawai. So disebabkan pandemik kau tak ada pegawai ikut kau bagi tanggungjawab tu dekat orang yang dah ada tanggungjawab lain untuk melatih atlet ni. Kau nak salahkan jurulatih tu 100% pun tak adil. Sebab itu bukan tugas asas dia bang. Dia balik, dia dah buat segala apa yang dia disuruh. Maknanya kau dah suruh aku latih, kau dah suruh aku buat rekod dunia, aku dah buat semua tu. Tapi bila aku balik, ganjaran sikit pun kau tak boleh nak bagi. So, benda macam tu mungkin susah saya nak terima lah bang. Mungkin saya rasa dia patut dapat something. Rasa tak fair lah bang. Macam mana abang rasa kalau abang di tempat Ziyad tu? Betul. Ini saya setuju bang. Ini saya setuju. Sebab apa? Sebab yalah, walaupun benda tu tak iktiraf, okey. Pasal mungkin Datuk Zulkifli ni dia melihat atas dasar skim yang harus diberi. Faham. Kepada atlet yang melakukan pecah rekod ke, pingat emas ke kan. Tetapi
Bagi saya sebenarnya tu harus faham bagaimana pengorbanan dia. Benda ni bukan salah dia, kan? Walaupun yalah katalah gold medal dapat 1 juta. Itu skim memang, and then dapat pencen pula whole life 5,000. Bagi saya lah, at least sanggup hati berapa yang harus diberikan untuk orang cakap appreciate lah dia punya pengorbanan dia apa semua, kan. Saya rasa kalau dia orang ni bagi juga dekat Ziyad sedikit sanggup hati, saya rasa kekecewaan dia tu terubat. Satu lagi, motivasi dia untuk terus berjuang. Apa motivasi kau lepas ni, yang kau contoh Paris kau nak pergi lepas ni, yang boleh mengatakan kalau benda ni jadi lagi macam mana weh? Benda macam tu bang, sebab benda tu bukan dalam tangan dia, kan. Dia orang ni, ini yang saya nak perbetulkan persepsi orang, kan. Maksudnya kita ni, atlet ni yang full time. This is our kerjaya, profession kita. So dah tentu kita nak income tu. Itu yang untuk kita punya survive lah maksudnya. Bukanlah kita dapat bulan-bulan apa 10,000 ke 20,000. Siapa-siapa lah yang bekerja semua nak duit. Siapa cakap tak nak duit? Kalau tanya saya bang, paling kurang lah. Sebab dia tahu niat dia nak bawa family pergi umrah kan. Hantarlah dia family pergi umrah. Cukup lah. At least something. Betul. Itu tepat pasal dia dah berjanji untuk bagi something kepada parents dia. Tak kira lah daripada mana sumber yang nak bagi sponsor tu, apa sangat. Sebenarnya atas penghargaan dia. Tambah lagi bang, sekarang ni satu lagi pengorbanan diorang bang. Bukan sekadar pengorbanan diorang berlatih je bang. Pengorbanan diorang nak kena menghadap telinga, mata, tengok cacian daripada social media ni. Hanya kerana kau tak menang. Ya, betul. At least kena ada. Steady lah Rosin Hashim. Awak memang terbaik. Saya ucap terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dengan Burn TV ni penampilan pertama. Cuma satu benda lah kawan-kawan. Perlu ke kita ungkit bab MH17 yang langsung tak berkait dengan atlet dan sukan? Tapi aku rasa kita pun kena cek diri sendirilah dan menilai tingkah laku kita. Yes, faham kita marah. Aku pun marah. Dan tak puas hati macam korang juga. Ni antara komen-komen aku masukkan lah sampai trending dekat Twitter. Korang boleh tengok sendiri. Cuma satu je lah aku nak cakap. Aku nak pesan. Kalau boleh, kalau nak kecam sekalipun, korang boleh tak buat research sedikit. Jangan jadi keyboard warrior yang malas buat research. Untuk mengetahuan korang, MH17 bukan ditembak oleh Ukraine Ia terhempas di Ukraine dan diorang juga bantu kita waktu tu. So tolonglah Google balik, tengok siapa yang bertanggungjawab. Sebab kalau boleh, aku tak nak cerita panjang dekat sini. Dan ini yang paling aku tak boleh terima. Korang nak menghina atlet Ukraine tu sampai korang tak sedar ke kau menghina atlet negara kau sendiri? Korang tengok komen-komen ni sampai menghina orang kurang upaya weh. Korang tak sedar ke? Atlet kita pun ada kekurangan yang sama. Ni Paralimpik weh. Come on guys. Jangan komen sampah dan jatuhkan level orang Malaysia. Korang kena faham, golongan OKU ni lagi kuat dari kebanyakan daripada kita sebab diorang kena harungi dunia yang penuh dengan cabaran dan liku-liku dengan kekurangan yang diorang sedia ada, tapi diorang tabah weh. Namun apa yang korang hina ni boleh buat diorang jiwa kacau dan secara tak langsungnya gangguan mental. Korang sendiri nampak kan? Sampai dia minta maaf, terus tutup akaun dia. Kesian weh. Padahal bukan dia yang buat apa-apa pun. Sekarang kita dah tahulah. Sebab kita buat tindakan melulu, tuduh atlet tu yang buat protes. Kalau betul pun, kenapa kau kena attack dia sampai tahap macam tu? Itu hak dia. Dah siapa suruh kita yang lambat? Itu hakikatnya kan? Itulah pernah cakap, Malaysia bab mengecam ni memang number one. Bawang Rangers kita, emas kecam tu orang tak boleh rampas dari kita. Tak kisahlah technicality ke apa ke. Tak apa, kita ambil ni sebagai satu pengajaran yang berguna agar tidak sesekali mengulangi kesilapan ini walau sesiapa yang bertanggungjawab. Itu sebabnya aku sendiri tak berani buat story ni sampailah betul-betul dapat semua fakta. Jujur cakap, sampai hari ni kita masih belum tahu secara sahih apa yang benar-benar terjadi. Tapi aku yakin ada kesilapan dari pihak kita sendiri. Jurulatih Ziyad sendiri mengaku. So, mungkin kita perlukan kronologi yang lebih tepat lah untuk kita buat penilaian kita sendiri. Kenapa tidak ada pegawai yang bersama dengan Ziyad? Ya, kita tahu disebabkan SOP yang ketat kerana COVID-19. Tetapi kenapa tidak ada peringatan daripada pihak-pihak tertentu? Kan, ini bukan sukan sekolah. Ini Paralimpik weh. Kepada Ziyad, aku ada pesanan untuk kau. Kau tetap juara di mata seluruh dunia Ziyad. Dan rakyat Malaysia sebab apa yang kau capai tu dah ada saksi dan bukti. So tak ada siapa boleh tarik benda tu balik pada kau. Apakan daya, bukan rezeki kali ni Ziyad. Walaupun niat kau baik nak bawa family kau pergi umrah, dengan kemenangan ini dalam satu temu ramah Astro dengan keluarga Ziyad, aku yakin kau still boleh capai impian tersebut kerana ramai rakyat Malaysia yang tetap menerima kemenangan kau
dan patut diberikan ganjaran setimpal dengan usaha kau. Kita kena akui, kita buat silap. Tapi bab ganjaran kau tak dapat langsung tu aku tak setuju. Sebab kau dah usaha, bukan salah kau. Kau pergi Sukan Paralimpik, patut ada seseorang yang jaga hal ehwal benda-benda macam ni untuk kau. Dan orang itulah harus bertanggungjawab. Kerja kau train hard dan perform, which aku rasa kau dah buat dengan cemerlang. So bagi aku bukan salah kau tak masuk call room tu ikut timing tertentu. Bukan jurulatih dia jaga semua tu. Jurulatih dah ada tugas dia sendiri, iaitu melatih. Ziyad ada tugas dia sendiri untuk beraksi. Aku harap ini tidak akan menghalang motivasi Ziyad untuk terus mengharumkan nama Malaysia. Aku harap dia akan bersiap sedia untuk Paris dengan harapan tidak ada isu technicality. Apa pun, good luck Ziyad. Dan kepada semua netizen-netizen tu, sudah-sudahlah.